Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Good morning. Okay. Hai. Okay, masuk dulu. Kita tunggu dulu, kumpul dulu ramai-ramai. Kumpul dulu ramai-ramai. Okay, good morning. Hai. Saya belum makan lagi, tapi saya okey. Saya memang selalu makan lambat. Okay, Miss that spaghetti. Baiknya awak offer kat saya. Tak apalah, jauh ni. Thank you Lakmini. Saya sihat, alhamdulillah. Thanks for asking. Saya okay. Hai Umu Mawada, morning. Okay. Right, tunggu kawan-kawan masuk dulu. Alright, okay. Okay, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Okay, good morning. Hai. Berdaklah Miss nak fahamkan subjek killer. Dia awak kena pandai plan jadual belajar satu lagi awak kena buat banyak latihan. Lepas awak dah belajar, awak kena terus buat latihan. Itu dia. Okay, silakan. Okay. Sejuk kan Malaysia sekarang kan? Malaysia pun dah mula salji ke? Kalau tak mesti ramai bersepah kat luar tu. Gumpal apa ni? Gumpal salji kan? Gumpal salji. Okay, line slow. Snow. Okay, alright. Buat olah, betul. Saya rasa kan, orang yang tinggal dekat kawasan Asia, dia teringin nak main salji kan? Dekat luar negara kan, dekat negara-negara western. Orang yang tinggal kat negara western pula, yang ada salji, dia teringin nak datang kat negara yang panas macam negara kita tu lah. Sebab itulah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Sebab itulah, even dalam kitab pun kata kita digalakkan untuk travel, betul tak? Itu dia. Okay. Alright. Miss lapar tak? Boleh tahanlah lapar. Jom makan. Okay, Ipan. Awak belanja saya hari ni ya? Seronok saya hari ni. Ada orang belanja. Okay. Alright. Melah spaghetti sini. Spaghetti. Macam mana Asia spaghetti? Ada 2 orang offer saya spaghetti. Macam mana awak Asia spaghetti? Spaghetti. Okay. Saya aja dalam bahasa Inggeris dulu sebab kita kan Mak Saleh. Tapi ingat kita bukan Mak Saleh, kita masalah. Okay. Dalam bahasa Inggeris ejaan dia macam ni. Asal tak tebal. Okay. Ini dalam bahasa Inggeris. Dia cakap pasta. Wow. Saya tak panggil spaghetti. Saya panggil mi gulung. Oh, wow. Awaslah Ipan. Okay. 2 orang tu orang sama, Miss. Oh, ya ke? 2 orang tu orang sama Okay, right. Kita tengok Okay. Bahasa Melayu ialah bahasa yang sangat jujur dan telus bunyi dan ejaan dia. Okay. Kalau ikutkanlah nak bunyi A, kita pakai huruf apa? Nak bunyi vokal A, kita pakai huruf A. Nak sebut U, vokal U. Bahasa Inggeris lain. Dia eja U tapi dia sebut pun U tapi dari segi vokal dia bunyi dia A. Bas. Sedangkan sedangkan dalam vokal kita belajar A, I, U, E, O. Itu kau ikutkan dalam vokal. Bahasa Melayu ikut ni tepat-tepat tau. Cuma I ni dia 2 bunyi lah, E dengan E. Okay, so bahasa Melayu saya kata jujur Tengok Okay, tengok belaka tu maksud dia semua. Okay. Spa. Kita ambil. Bahasa Melayu saya kata dia jujur. Kalau silent dia tak ambil. Silent tak ambil. Awak sebut apa? Bukan spaghetti. Awak sebut spaghetti. Yang mana ada silent. Silent apa? Silent H. Jadi H tak perlu. Okay, jadi bahasa Melayu dia tak ambil yang silent sebab dia buang masa. Dia tak nak.
Okay, sama juga kita tak boleh ada double consonant. Awak tak sebut spaghetti macam tu kan. Nanti berlaku minor stroke, risau saya. So dia tak lewah betul, dia tak lewah. Jadi tiap awak buang satu. So sepatutnya ejaan dalam bahasa Melayu ialah sangat-sangat ringkas. Okay, ejaan dia akan jadi spaghetti. Ini dia. Okay, Miss nak sebut Malaysia macam mana? Sebutlah Malaysia. Yang betul ialah Malaysia. Okay, tapi bila sebut tentang tentang Malaysia ni, dia bila kita sebut laju-laju pun dan kita ikut sebutan international, contoh sama juga macam Jerman kan. Okay, macam Jerman contohnya kadang-kadang sebab bunyi kita nak satu dunia kenal negara kan. Kadang-kadang kita sebut Malaysia. Sepatutnya adalah Malaysia. Okay, sepatutnya lah. Okay, alright. Nenek saya panggil mi om putih. Oh, panggil mi om putih. Panjang tu nenek je macam tu. Panggil dia spaghetti je senang kan. Gitu dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak tercinta. Family saya kat kampung okey je, alhamdulillah. Okay, alright. Okay. Yang semalam ada ramai yang semalam kan, kita nak sambung semalam sikit kita sambung sikit semalam lepas tu baru kita pergi kepada apa yang kita nak pergi hari ni. Dan untuk pengetahuan awak, bagi bulan Disember ini ialah ilmu free terakhir awak dengan saya sebab awak ada 2 slot saja semalam dengan hari ni. Okay, jadi pastikan hari ni kita manfaatkan sebaik yang mungkin sebab tak silap saya awak ada exam kan bulan 1 kan? Bulan 1 memang ada exam kan? So itu dia ada exam tapi jangan risau. Max ni akan ada selalu je ilmu free dan sebagainya. Mungkin bulan 1 kita ada yang lain pula. Jadi untuk tahun 2022 ini yang terakhir. Right? Okay. So jom kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Kepada yang bukan beragama Islam boleh berdoa dengan cara masing-masing. Asalkan doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, itu dia. Cikgu SPM bulan 2 ni 20 bulan 2 ke 22 bulan 2 macam itulah 20 bulan 2 kot. Okey. Alright. Okey. Ready dah nak belajar ni pagi-pagi macam ni? Ready dah? Okey, bagusnya semangatnya dia tu. Okey. So semalam saya dah ceritakan, ini nota semalam tau, sikit je kita pakai. Nanti kita pakai nota hari ni. Okey, alright. Mama lagi ni. Okey, minum air tau. Minum air, cuci muka, cuci telinga. Okey, basahkan telinga sikit. Saya biasanya kalau saya mengantuk, saya akan basahkan telinga, dia akan segar. Tak percaya, cubalah. Okey. Alright. So ini dia. Saya nak buat yang latihan panjang. Latihan panjang. Tengah semangat ni. Bagus Zulfa. Okey. Alright. Pertama sekali, apabila awak dapat sahaja latihan, okay, ataupun awak dapat soalan, pastikan awak baca dari awal sampai akhir. Okay, yang ni nota semalam tapi sekejap lagi kita akan pakai nota baru sebab semalam tak sempat habis. Sebab kita punya jarak kelas kita sangat dekat, jadi bolehlah kita pakai balik. Okay, pertama sekali bila awak dah faham cerita, awak baca dulu keseluruhan supaya awak dapat teka ini bahagian mana dan apakah plot dia. Itu yang sangat-sangat penting. Okay? Ada orang dia baca satu ayat, dia terus transfer. Jangan. Kecuali awak memang dah betul-betul faham cerita itu. Okay, so saya bacakan untuk awak. Yang pertama. Maka oleh ibunya, segala hal ehwal dari mulanya datang kesudahnya diceritakannya pada anaknya. Oh, ini babak mana Ini babak ketika Kertalasari balik rumah, ditanya, mak, mana ayah? Tak nampak pun ayah. Lepas tu dia tahu ayah dia ada orang bunuh. Ada orang bunuh ayah dia. Jadi, dia marah, akhirnya mak dia explain. Sebab mak dia tak nak dia salah faham. Takut orang komplot dia fikir ada orang komplot kematian ayah dia ni lah. Okay, ada orang sabotaj lah. Okay? Jadi mak dia ceritakan. Dari A sampai Z, mak dia ceritakan. Sampai habis dia ceritakan kepada Kertalasari apa yang berlaku kepada bapa dia. Okay? Setelah Kertalasari mendengar cerita ibunya demikian itu, lepas dengar cerita mak dia tu, okay? Maka Kertalasari pun terlalu sangat amarah. So dia marah. Dia marah. Syekh, Ratu Melaka dan Laksmana. Kata, cis, Ratu Melaka dan Laksmana. Mati engkau olehku. Matilah engkau dekat tangan aku. Dia kata. Tanpa kedep tembung laku. Tanpa kedep tembung laku ini maksudnya tanpa simpati. Tanpa rasa takut. Dia akan gamble, dia akan buat juga. Itu dia. Okay, maksudnya tak ada maaf lah tu. No mercy. Syahadah negeri Melaka pun habis ku binasakan. Bukan itu saja, satu Melaka pun aku akan hancurkanlah, dia kata.
Jikalau tiada aku perbuat demikian, kalau aku tak buat macam tu, bukanlah aku anak penjurit yang berani lagi ke petangan. Aku ini bukan anak tentera yang berani dan juga gagah, dikata macam tu. Okay, boleh faham tak dulu keseluruhan maksud dulu? Keseluruhan dulu, jangan buat lagi transfer tu, belum lagi. Okay, right. Okay, bagus, very good. Okay, that's why penting untuk kita faham keseluruhan cerita. Dan awak kena tahu satu benda. Apabila awak menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard, kadang-kadang awak akan jumpa banyak pangkal ayat. Okay, maka. Jadi kat situ awak boleh plan tau. Awak boleh pakai kemudian, awak boleh pakai dan. Semalam ada banyak back to back dipakai dalam satu ayat kan. Okay, itu yang pentingnya perancangan ketika kita menjawab. Okay. Alright, so jom kita buat satu ayat dulu. Okay, dan nanti kita akan sambung ayat seterusnya. Alright, okay, saya bacakan untuk awak. Maka oleh ibunya, okay, maksudnya kemudian ibunya. Okay. So maksudnya maka ni kita nak tukar tak? Tukar. Maka nak tukar kepada apa kesayangan saya? Maka nak tukar kepada apa yang sedap sikit? Kemudian. Saya sangat suka kemudian. Kemudian. Okay, kemudian. Okay. Oleh ibunya. Tiba-tiba ada oleh ibunya. Oleh ni biasanya kena ada subjek dekat depan, objek kat depan. Tak sesuai. Jadi perlu tak oleh kat sini? Perlu oleh perlu tak? Tak perlu. Jadi kemudian ibunya. Dah cukup. Okay. Tapi cuba tengok dari struktur ayat. Okay, mari tengok Dia kata, ibunya segala hal ehwal. Ini pelaku, ini ialah benda. Ini pelaku, ini objek. Kata kerja tak ada. Jadi struktur ayat dia ini memang salah. Terbalik. Songsang lah ni. Apa yang boleh kita buat? Betulkan struktur ayat. Ini dia. Bagus Hana ni. Nampak tak? Mana kata kerja dia? Ibunya dari mulanya datang ke saudaranya diceritakannya. Oh, inilah. Ini rupanya yang mak dia buat sebagai kata kerja. Jadi andai kata, kata kerja dia bertentangan imbuhan dia, sedangkan struktur ayat begini, sebab kita tak nak ubah struktur ayat pelaku dekat depan ni. Jadinya kita akan tukarlah dia. Jadi ibunya, maksudnya apa? Diceritakan automatik jadi apa kesayangan saya? Diceritakan jadi apa? Takkanlah ibunya diceritakan. Ibunya menceritakan. Bagus. Nya ni akan hilang lah. Boleh faham tak dulu? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kita pergi satu persatu. Bagus. Very good. Alright. Ibunya menceritakan segala hal ehwal. Adakah awak sebut segala sekarang ni sebagai kata, kita panggil sebagai kata bilangan? Tak. Segala orang? Tak. Semua orang. Bagus. Pandailah dia. So, semua hal ehwal. Hal ehwal betul. Tapi, hal ehwal ni lebih kepada pengurusan. Kalau pada hari inilah bahasa Melayu standard. Contohnya hal ehwal semasa. Hal ehwal sekolah. Itu boleh. Tapi, sebenarnya nak cakap apa? Diceritakan semua perkara. Betul. Semua perkara. Alright. Jadi, hal ehwal bertukar kepada perkara. Diceritakan semua perkara. Itu dia. Bagus. Very good. Saya suka, ramai yang suka. Ramai yang tahu. Dari mulanya, awak boleh buat, dari mulanya, awak boleh buang saja. Awak tak payahnya. Bagus. Saya kata, kebanyakannya partikel kita boleh buang. Tapi ada juga yang rajin, yang kita boleh, cikgu saya buat dari permulaan. Boleh, tak ada masalah. Cumanya bagi saya, kita kalau boleh nak kurangkan sikit perubahan kata itu. Dari mula, datang ke sudah, dari mula, sampai, betul tak? Ini datang jadi apa? Sampai. Kalau mula, apa lawan dia? Bukan sudah. Akhir. Bagus. Sampai akhir. Alright. So, itu dia. Alright. Pada. Kalau cerita, pada ataupun kepada. Cerita pada atau kepada. Saya akan cerita kepada awak. Bukan saya cerita pada awak. Pada tu, biasanya untuk milikan. Contohnya, kunci ada pada Ali. Satu lagi pada untuk masa. Itu boleh. Bagus. Kepada. Pandailah semua. Kepada anaknya. So, saya bacakan dulu apa yang kita dah tukar dan awak cek. Kalau ada tak kena, kita akan betulkan balik. Jangan risau. Bagus. Right. Kemudian, ibunya menceritakan semua perkara dari mula sampai akhir kepada anaknya. All good? Semua okey tak? Ada cacat celah tak? Tak ada kan? Bagus. Very good. Seterusnya. Tengok yang kedua. Setelah Ketalasari mendengar cerita ibunya demikian itu, cerita tu cerita maksud dia, maka Ketalasari pun terlalu sangat amarahnya. So kita ambil sampai amarah dulu.
Nanti kita akan sambung. Kita tengok Setelah Ketalasari tak ada masalah, all good. After, okay. Setelah okay. Selepas pun boleh pakai. Tapi sebab setelah ini tidak ada masalah, makanya kita kekalkan dia. Sebab kita masih pakai sampai hari ini. Okay. Setelah Ketalasari mendengar cerita, adakah kita sebut cerita pada zaman moden? Tidak. Kita sebut apa? Cerita pandainya. Okay. Cerita ibunya demikian itu. Awak tahu tak? Demikian itu membawa maksud yang sama. Buatlah demikian. Buatlah begitu. Jadi ada salah satu yang kita tak perlu pakai pun. Apa yang kita tak perlu pakai? Buang saja demikian. Sebab maksud dia adalah that. Sama dengan itu. That maksud dia. Okay. So ini dia. Berbuat demikian. Berbuat begitu. Maksud dia sama. Right? Buang macam kita buang X. Ya, saya setuju. Okay. Itu dia. Potong dia. Potong kat sini. Alright. Seterusnya. Maka. Oh, maka ini duduk kat tengah. Okay. Makanya kita boleh buat apa? Mungkin awak boleh tukar kepada connector apa dia? Lalu. Oi, pandailah semua. Lalu Ketalasari pun. Partikel pun saya kata tak perlu pun. Jadi apa yang perlu kita buat? Gugurkan dia. Bagus. Buang. Pun terlalu sangat marah. Okey. Ada terlalu dengan sangat. Mungkin ada satu benda yang awak boleh buang. Mana? Mungkin saya nak buang yang datang kemudian. Buang sangat. Contoh. Terlalu amarahnya. Okey. Amarah ini sebenarnya ialah kata nama. Kalau nak menunjukkan di kata kerja bersama adjektif tu, sebenarnya yang paling tepat ialah terlalu marah. Okay, terlalu marah. Jadi boleh buang saja amarah. Okay, jadinya perlu tak? Tak perlu. Nya tak perlu sebab di partikel. Okay, alright. Kita cek dulu. Jangan risau. Kita cek dulu. Setelah Ketalasari mendengar cerita ibunya itu, lalu Ketalasari terlalu marah. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh tak? Good, Bisa. Bagus. Okay. Ceh, Ratu Melaka dan Laksmana. Mati engkau olehku. Tanpa kedip tembung laku. Okay. So, ceh ini maksudnya apa? Kita pakai ceh sekarang ni. Kita pakai cheese. Cheese. Okay, Ratu Melaka ingat nama orang. Nama macam saya kata ganti nama tu. Yang tak klasik tu macam ni. Kekalkan dia. Ada yang tukar buat Raja Melaka atau Sultan Melaka. Jangan, tak perlu tukar. Kekalkan saja. Sebab ada dua analisis tentang Ratu Melaka. Okey, dengar sini Awak akan jumpa dua jenis analisis tentang Ratu Melaka. Macam kita pelik tau. Kenapa dia pakai Ratu Melaka? Kenapa dia tak pakai Sultan Melaka? Okey, sebenarnya ada dua analisis yang saya baca. Pertama, ada yang menyatakan Ratu Melaka ini tidak merujuk kepada Sultan. Sebab kalau perasan dalam cerita ini keseluruhannya, Sultan disebut Sultan. Apa perasan tak dia ada sebut Sultan? Sultan Melaka. Betul kan? Okay, kenapa dia nak pakai Ratu Melaka kalau yang tu dia pakai Sultan? Jadi, saya yakin dengan analisis yang mengatakan bahawa Ratu Melaka ini bermaksud Queen. Maksudnya isteri kepada Raja. Kadang-kadang dia aim Queen supaya Raja sakit hati. Itu dia. Okay, jadi itu untuk ugutlah supaya Raja lebih takut. Tetapi ada beberapa analisis yang mengatakan bahawa Ratu Melaka ialah Sultan Melaka. Okay, jadi kat situ ada dua analisis. Jadi senang kata, yang terbaik sekali ialah, macam saya katalah dekat dalam peraturan dan panduan semalam, anda kata dia melibatkan nama, pangkat dan sebagainya, kekalkan dia. Yes, bagus Aini. Okay, kekalkan dia. Itu je. Itu cara selamat. Tak salah untuk kekalkan sebab dia ialah kata nama. Kata nama khas. Okay, alright, so itu dia. Cis Ratu Melaka dan Laksmana. Ni okey, tak ada masalah. Mati engkau olehku. Ini tak tepat dari segi tata bahasa standard sekarang. Okay, mati engkau. Yang ni boleh tambah. Matilah engkau. Itu boleh tambah. Okay, so yang ni kita tambah sikit supaya nampak lebih dramatis. Matilah engkau olehku. Olehku sebenarnya dekat tangan dia sendiri. Okay, boleh jawab nak buat matilah engkau tapi tidak menunjukkan bahawa dia yang bunuh. Jadi paling tepat ialah matilah engkau di tanganku. Ini yang paling tepat. Maksudnya apa? Aku sendiri nak bunuh engkau. Itu dia. Jangan buat meninggal. Okay, meninggal tu nampaknya terlalu baik untuk dalam keadaan emosi marah seperti dia. Meninggallah engkau. Ini kurang tepat. Sebenarnya sebab dia nak bunuh kan. Matilah engkau. Di dalam keadaan kemarahan dia tak akan pakai yang berlapik punya. Tapi bagus sebab saya tahu awak nak ambil nilai yang baik. Bagus. Jangan macam tu Fiz Fitri. Jangan pakai perkataan yang ganas. Okay, risau saya. Tiba-tiba jangan pakai mam tu yang risau saya. Okay. Alright. Tengok ni. Tanpa kedip tembung laku. Okay. Tanpa kedip tembung laku ini. Alright ini dia ni ketiga-tiga ni membawa satu istilah. Okay. Yang itu maksudnya
tanpa fikir banyak kali, tanpa simpati, dia ada beberapa maksud. Tanpa belas kasihan pun boleh juga. Okay, so mungkin saya ambil tanpa belas kasihan. Maksudnya tanpa simpati lah. Belas kasihan sama maksud dia dengan simpati. Cuma yang saya ambil belas kasihan sebab nak support dia yang panjang ini. Dia macam tanpa berfikir panjang. Betul. Maksudnya dia takkan ada second thought. Dia memang nak bunuh. Okay. Alright. Okay. Syahadan. Syahadan ni sebenarnya adalah tambahan. Okay. Alright. Tapi kita baca dululah. Saya bacakan dulu jawapan tadi. Cheese. Sedap bunyi kedip tembung laku. Dia nak sebut kedip tembung laku. Ada orang Jawa tak kat sini? Ada orang Johor tak? Johor banyak berdarah Jawa. Ada kan? Okay. Cuba sebut kedip tembung laku. Tanpa kedip tembung laku. Dia macam bunyi dia bulat-bulat kat dalam. Gitu dia. Ada. Okay. Alright. Tanpa kedip. Kedip ikan kembung. Bukan. Kedip tembung laku. Dia kena, hidung kena kembang sikit masa kita sebut. Tanpa kedip tembung laku. Dia macam tu. Orang Jawa ada ya. Okay, ada ya. Ada. Ada ya. Itu. Cis. Ratu Melaka dan Laksmana. Matilah engkau di tanganku. Nak buat di tangan aku boleh juga. Tapi sedap di tanganku lah. Tanpa belas kasihan. Maksudnya no mercy. I will kill you. Itu maksudnya. Alright. Okay. Setakat ni boleh catch up tak? Boleh catch up tak setakat ni? Boleh tak? Boleh. Pandainya kita. Okay. Syahadan. Negeri Melaka pun habis ku binasakan. Awak boleh. Syahadan ni sebenarnya maksud dia next lah. Okay. Ataupun nak buat bukan itu je. Pun boleh juga. Bukan itu sahaja. Syahadan pun boleh juga. Okay. Ataupun kalau nak buat kemudian kita dah pakai. Mungkin awak nak buat apa? Awak nak buat selepas itu pun boleh juga. Selanjutnya pun boleh juga. Seterusnya pun boleh juga. Okay. Right. Ataupun mungkin awak nak pakai bukan itu sahaja. Boleh tak kalau saya nak buat bukan itu sahaja? Boleh. Sebab syahadan ini adalah tambahan kepada penceritaan. Okay, tak ada masalah pun untuk awak pakai. Contoh saya buat bukan itu sahaja. Ataupun lantas. Seterusnya. Kemudian pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Jangan pakai syahadan, hatta, maka dekat dalam bahasa Melayu standard awak. Karangan awak jangan. Sebab kita dah pakai bahasa Melayu standard modern. Tak boleh pakai. Okay. Ketambah koma kemis. Sesuai kita pakai lah. Okay. Bukan itu sahaja. Negeri Melaka pun habis ku binasakan. Tapi let's say kalau awak tak pakai bukan itu saja, juga boleh. Okay, saya bagi pilihan lain kat awak. Mungkin awak nak pakai selepas itu ataupun seterusnya. Pun boleh. Maksudnya next. Itu je. Okay. Negeri Melaka pun. Kita buang apa? Buang pun. Okay. Negeri Melaka habis ku binasakan. Awak tak pakai binasa. Awak pakai musnah atau hancur. Jadi kita pakai ku musnahkan. Gantikan kat tengah ni je. Yang lain ni tepat. Dia tak ada masalah. Dia okey. Okay. Alright. Hancur pun boleh juga. Yes. Hancur pun boleh. Okay. So ku dengan kan tu diterima. Ku dengan kan tu awak tolong kekalkan dia. Dia tak ada masalah. Alright. Okay. Seterusnya. Negeri Melaka habis ku musnahkan. Betul. Right. Okay. Kalau awak rajin nak buatlah aku musnahkan pun boleh. Tak ada masalah. Tapi buang saat awak pakai ku pasti dia rapat. Okay. Alright. Tak boleh pakai syahadan, hatta, jangan pakai dalam karangan. Sebab bahasa Melayu klasik tidak diterima dalam karangan awak. Karangan awak dalam bahasa Melayu moden. So sebab apa? Dia minta tukar kepada bahasa Melayu standard. Sebab memang dah tak valid kita pakai bahasa Melayu klasik. Itu dia. Alright, okay. Jikalau tiada aku perbuat demikian, kalau aku tak buat macam tu, aku ni bukanlah anak penjurit yang berani. Penjurit tu askar yang berani dan kepetangan tu gagah. Okay, alright. So jom tengok sekejap. Okay, nanti soalan-soalan lain tu nanti saya akan komen nanti. Tengok. Jikalau ini salah dari segi tata bahasa. Sebab itulah yang klasik belum tentu lagi betul dari segi tata bahasa. Sebab belum ada kajian. Okay, kajian bahasa belum ada. So, ni boleh pakai apa? Jika, boleh, kalau boleh. Anda salah satu. Okay. So let's say saya buat kalau. Jika. Okay. Jika. Sebab jika dengan kalau digabungkan macam tu salah. Jika tiada aku perbuat demikian. Okay. Ini ayat songsang. Struktur songsang yang boleh menjejaskan kualiti bahasa Melayu standard. Jika tiada aku perbuat demikian. Sebenarnya siapa yang buat kat sini? Aku. Aku. Aku inilah yang kita letak kat depan. Jika aku. Okay. Tiada ni adakah sebut tiada? Saya tiada mahu. Tak boleh. Tidak. Bagus. Okay. Tidak. Jika aku tidak.
Perbuat salah dari segi imbuhan. Berbuat. Okay. Jika aku tidak berbuat demikian. Okay. Saya nak kekalkan kata dasar. Sebab saya katakan semalam, saya kalau boleh nak minimumkan perubahan kata. So imbuhan yang tepat ialah berbuat. Berbuat demikian. Okey, kalau aku tak berbuat demikian ataupun nak tukar demikian ini kepada yang lain boleh juga. Kalau aku tak buat begitu boleh juga. Tapi demikian ni tak ada masalah. Okey, kalau aku tak berbuat demikian, itu pun boleh. Okey. Bukanlah aku, ini pun songsang. Ini pun songsang. Sepatutnya letak pelaku dahulu. Apa yang perlu kita buat? Aku ini akan datang dulu. Okey, bagus. Aku bukan. Okey. Lah ini awak boleh buang. Okey, lah ini awak buang partikel dia. Aku bukan anak penjuri. Penjuri ini sebab dia cerita ni dekat Majapahit. Jadi penjuri ni boleh tak awak pakai tentera? Boleh. Askar? Boleh. Pahlawan? Boleh. Okay. Let's say awak nak pakai askar. Asalkan dia adalah warrior. Apa saja masuk warrior. Okay. Askar yang berani. Lagi. Lagi ni tak boleh pakai sebagai kata hubung. Ni tambahan kan? Itu dia. Apa dia lagi ni pakai apa? Dan. Keputangan ni ada beberapa maksud. Okay. Dia ada maksud di licik. Ada maksud di gagah. Okay, tapi awak ikut apa cikgu awak ajar, tapi kebanyakan keputangan maksud dia adalah gagah. Okay, ataupun kuat, itu dia. Okay, alright. Okay, so jom tengok jap, saya bacakan Okay, kita baca dari awal sampai akhir. Gagah perkasa, kalau boleh janganlah pakai, kalau dia tak pakai ganda, janganlah gandakan, jangan. Sebab kita tak nak ubah maksud ayat. Okay, tapi pertanyaan yang baik. Okay, so saya akan baca dari awal sampai akhir, kita tengok sama ada disesuai ataupun tidak ya. Okey, saya bacakan saya bacakan dulu untuk awak. Kemudian, ibunya menceritakan semua perkara dari mula sampai akhir kepada anaknya. Setelah Kertalasari mendengar cerita ibunya itu, lalu Kertalasari terlalu marah. Cis, Ratu Melaka dan Laksmana, matilah engkau di tanganku tanpa belas kasihan. Seterusnya, negeri Melaka habis kumusnahkan. Jika aku tidak berbuat demikian, aku bukan anak askar yang berani dan gagah. Itu dia. Boleh faham? Okey, itu dia. Alright. Okey. Ini saya dah cerita semalam. Nak screenshot. Saya dah cerita semalam. Ada yang tanya tentang askar upahan, tentera upahan. Okey. Tengok sini Siapa yang sedang bercakap ini? Siapa yang sedang bercakap ini? Yang sedang bercakap dekat sini ialah Kertalasari, betul tak? Dia marah kan? Kertalasari kan? So maksudnya kalau ikutkan kat mana kedudukan dia. Inilah penceritaan dari sudut Majapahit, betul tak? Boleh tak Majapahit, okay, awak kata, oh ini contoh, kita kat Majapahit contoh. Okay, kita contoh, saya Kertalasari. Okay, ayah saya ialah penjurit. Jadi dekat Majapahit ni, kat sini, ayah saya ialah sebagai seorang askar, betul tak? Boleh awak sebut askar upahan? Tak. Askar upahan, automatik dia dipanggil askar upahan apabila cerita itu dah masuk ke Melaka. Boleh faham maksud saya? Jadi kat sini, boleh tak awak tukar penjurit ni awak tukar kepada askar upahan? Tak boleh. Dia hanya dipanggil sebagai askar upahan apabila dia dah masuk ke Melaka sebab dia bukan orang Melaka dan dia memang ialah askar yang jahat. Jadi awak boleh pakailah askar upahan dekat situ. Itu dia. Alright? Tanda seru ke apa kekekalkan kalau dia bagi kat awak. Okay? Alright, so itu dia. Okey, nak cuba satu lagi ataupun kita nak terus pergi latihan hari ini? Latihan, cuba lagi. Satu lagi, okey, right. Okey, kita cuba satu lagi Satu lagi. Okey, satu lagi Okey, jadi kita cuba. Satu lagi Cuba lagi satu. Setelah sudah Kertalasari berkata-kata, ingat baca semua dulu Setelah sudah Kertalasari berkata-kata demikian itu, okey. Maka orang penyuruh daripada Patih Gajah Mada itu pun datanglah. So masa dia berkata-kata tu dia tengah marah dekat mak dia tu. Okey. Tiba-tiba orang suruhan Patih Gajah Mada ni sampai kat rumah dia yang saya cerita semalam yang diintai. Okey. Maka dilihatnya Kertalasari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti laku orang berkelahi. Dia nampak Kertalasari cakap dengan mak dia macam sedang bergaduh. Berkelahi maksudnya bergaduh. Okey. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari orang datang itu, setelah Kertalasari melihat orang itu datang, so Kertalasari tanya. Maka Kertalasari kepada orang itu, dia bertanya sebenarnya, bertanya kepada orang itu, siapa tuan hamba ini? Engkau ni siapa? Ditanya macam tu. Okay, alright. So jom kita tukar. Alright.
Boleh faham tak kat mana kedudukan dia? Kedudukan cerita ni boleh tahu tak kat mana? Ini ketika dia tengah marah kematian ayah dia dekat rumah tu. Okay, bagus, very good. Okay. Cuba tengok ni. Setelah sudah pula tu dua-dua ialah after. Jadi kita buang yang tak valid. Awak nak buang apa? Kita buanglah sudah. Sebab setelah ni cantik. Setelah kita lesari. Itu dia. Alright? Okay. Itu dia. Setelah kita lesari berkata-kata demikian itu, tak sesuai berkata-kata demikian itu. Berkata-kata begitu ataupun berkata-kata pun dah cukup dah. Demikian itu tak perlu. Okay. Berkata-kata ataupun boleh buat berkata-kata begitu pun boleh juga. Okay. Berkata-kata begitu. Maksudnya dikata macam itu. Okay. Seperti boleh tak? Berkata-kata seperti itu. Okay. Sebenarnya dia bukan nak tunjukkan perumpamaan. Sebenarnya dia cakap yang okay lepas. Okay dengar yang sebenar. Lepas kata saya cakap tu. Itu maksud dia. Bukan seperti itu. Okay. Lepas kata saya cakap tu. Dia pun. Jadi. Yang paling tepat ialah. Selepas kita lesari berkata-kata begitu. Senang. Dikata macam tu. Okay. Bolehlah begitu. That. Okay. Like that. Okay. Alright. Cuba tengok Maka. Boleh tak saya nak gugurkan maka kat sini? Boleh tak saya nak gugurkan maka? Buang je. Tak ada masalah pun. Dia tidak mencacatkan pun. Okay. Orang penyuruh. Awak tak panggil orang penyuruh. Awak panggil apa? Orang suruhan. Bila awak sebut orang suruhan, perlu tak kita sebut daripada lagi? Tak, dia lah orang suruhan Parti Gajah Mada. Jadi awak tak perlukan lagi from tu. Tak perlu. Ini senangnya bahasa Melayu standard. Okay. Orang suruhan Parti Gajah Mada. Itu pun. Nak buang apa? Buang pun. Tak perlu. Orang suruhan Parti Gajah Mada itu datang dah. Tak sesuai datang kalau dia pergi rumah orang. Dia dah arrive there. Jadi apa yang tepat? Datang tak sesuai. Tiba bagus ataupun sampai bagus. So saya ambil tiba lah. Lebih sedap sikit lah. Okay, dia tiba. Okay. Saya baca dulu. Tengok Setelah Kertalasari berkata-kata begitu. Okay. Orang suruhan Patih Gajah Mada itu tiba. Itu dia. Let's say kat sini awak nak buang itu pun boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada dalam lingkungan. Awak just cerita je balik. Okay, pun boleh. Awak boleh buang itu kat sini. Okay, right. So itu dia. Lah boleh buang lah tu ialah partikel yang tidak diperlukan. Okay. So tengok marker ni. Mungkin saya nak tukar. Tapi tak salahkan cikgu kalau biarkan itu. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang sebab tadi dah ada itu. Lepas tu begitu, tambah itu saya rasa tak sedap. Okay. Sebab dalam bahasa Melayu moden dia tak, kalau ada lewah dia macam tak cantik sangat. Okay, so marker ni mungkin saya nak gantikan dengan kemudian. Saya nak tanya kesayangan saya. Boleh tak dekat sini saya gantikan dengan lalu? Boleh tak saya gantikan dengan lalu? Tak boleh. Tengok sebab apa? Sebab dia huruf besar dekat pangkal. Sedangkan lalu inilah connector. Awak boleh pakai lalu untuk marker yang ada tanda koma sebelum dia tu. Maksudnya marker kat tengah, bukan marker kat awal. So marker ada dua kedudukan. Satu marker kat depan, satu marker kat tengah. Kalau marker kat tengah, awak boleh pakai lalu. Contohnya, ibu mengetuk pintu lalu masuk ke dalam rumah. Awak gabungkan perbuatan itu. Tapi tiba-tiba buat ayat lalu, tak boleh. Dari segi tata bahasa Melayunya, tak boleh. Okay, so itu. Kalau ada tanda simbol, okay. Sebenarnya semalam saya dah cerita dah tentang simbol, tapi tak apa, nanti saya cerita balik. Kita habiskan ini. Okay, right. Okay. Kemudian, dilihatnya Kertalasari sedang berkata-kata. Okay. Dilihatnya Kertalasari. Siapa yang lihat? Orang suruhan tu kan? So, siapa? Dia lah. Sebab tiba-tiba buat dilihat tanpa ada objek ataupun pelaku. So dekat sini. Nya ini kita letak kat depan jadi apa? Nya ini letak kat depan jadi apa? Jadi dia pandai hebat. Dia. So automatik dilihat. Ini memang ayat klasik memang disongsang. Melihat, pandailah dia. Dia melihat. Betul. Dia melihat Kertalasari sedang berkata-kata dengan ibunya. Okay, tak ada masalah. Sedang berkata-kata dengan ibunya. Seperti, tak ada masalah. Laku orang berkelahi. Seperti laku. Laku ini awak boleh buat apa? Kelakuan, perlakuan, bagus. Seperti kelakuan. Kelakuan tu maksudnya perbuatan. Action. Itu dia. Orang berkelahi. Berkelahi ini dah klasik walaupun kita boleh pakai lagi. Tapi kita boleh tukar dalam bentuk moden iaitu apa? Bergaduh.
Seperti kelakuan orang bergaduh. Okay. Alright, so itu dia. Atau perbuatan juga boleh untuk kelakuan tadi. Kalau bertengkar pun boleh. Tak ada masalah. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, good one. Okay, setelah. Kita tengok setelah. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari. Okay, tengok. Tengok betul-betul ayat ni. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari, orang datang itu. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat kat sini? Siapa yang nampak orang itu? Kertalasari. Jadi kat sinilah kita betulkan balik konteks ayat dia. Jadi, apa perlu buat? Kertalasari duduk ke depan. Okay, apabila Kertalasari, jadi Oli akan buanglah. So, dilihat akan jadi apa? Kesayangan saya. Melihat. Oi, pandailah dia. Melihatnya perlu tak? Tak perlu. Okay, Kertalasari melihat. Okay, melihat. Orang datang itu, okay. Yang paling tepat tambah satu kata hubung. Orang apa? Orang datang tak cantik. Orang yang datang itu. Itu dia pandai pun. Okay, bila lihat orang yang datang tu, sampai sekarang kita pakai. Tengok orang yang datang tu, orang yang datang itu, maka, yang ni yes. Maka yang kecil macam ni awak boleh buat. Apa dia? Lalu. Pandai, hebat. Lalu, Kertalasari, okay, ini tergantung. Ni tergantung ni. Okay, ada satu kata kerja tertinggal. Tanda soal, dia sedang apa? Dia sedang apa? Bertanya. Bagus. Kertalasari bertanya kepada orang itu. Okay. Siapa tuan hamba ini? Boleh tukar tak tuan hamba? Tak boleh. Panggilan tak boleh tukar. Kekalkan hamba, tuan hamba itu awak kena kekalkan dia. Alright? Siapa tuan hamba ini? Tak ada masalah. All good. Okay. Saya bacakan untuk awak. Okay. Alright. Okay, saya bacakan. Setelah Kertalasari berkata-kata begitu, orang suruhan Parti Gajah Mada tiba. Okay. Kemudian, dia melihat Kertalasari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti kelakuan orang bergaduh. Setelah Kertalasari melihat orang yang datang itu, lalu Kertalasari bertanya kepada orang itu, siapa tuan hamba ini? Itu dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh Okey. Ni saya nak tambahkah boleh tak? Tak perlu. Jangan tambahkah. Sebab ini bukanlah ayat formal. Ini sebuah cerita. Okey. Tapi awak tambah pun mungkin cikgu tak ada masalah pun nak bagi markah kat awak. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh tak payah pun tak apa. Sebab dalam dialog tidak pun awak wajib letak tata bahasa yang terlalu betul. Okey. So itu dia ya. Okey. Markah dengan pun buang cikgu. Ada markah yang kalau terlalu banyak buanglah. Okey. Kalau pun tu memang kita kena buang biasanya. Right? Okay, right. Okay, so yang ini awak boleh jadi saya akan bagi jawapan nanti saya akan bagi jawapan. Okay, alright. So jom kita pergi kepada latihan kita pada hari ini boleh? Kita buat at least satu. Cikgu saya kata dialog tak perlu tukar apa-apa. Okay, dengar sini. Okay, dengar sini ya. Okay. Bercakap tentang okay. Dia sebenarnya macam ni tahu sebenarnya. Saya bagi tahu gambaran secara mudah. Bahasa Melayu klasik minta ditukarkan kepada bahasa Melayu standard. Sebenarnya, struktur kita nak kekalkan. Okay, struktur macam perenggan baru tu awak kena kekalkan perenggan dia tu. Okay. Tapi apa yang ni nak tukar? Yang tukar ialah istilah klasik itu tukar kepada bahasa Melayu. Dialog, awak mungkin salah faham. Dialog memang tak perlu tukar. Tak perlu tukar bentuk. Maksudnya kalau dialog, kekalkan dialog. Ni ramai pelajar salah faham. Cikgu kata macam ni. Sebab cikgu kata kadang-kadang cikgu tak terangkan sebab cikgu assume kita dah faham. Cikgu kata, okay, dialog kekalkan. Ya, dialog memang kena kekalkan. Tapi bukan konten dialog. Bentuk dialog awak kena kekalkan. Saya ulang. Bentuk dialog kena kekalkan. Tapi dekat dalam tu konten dia tiba-tiba ada konten klasik kena tukar tak? Tukar. Bentuk dialog saja yang tak perlu tukar. Awak mungkin salah faham dengan apa yang cikgu awak cakap. Okay? Takkanlah body awak kat luar penceritaan awak dah moden. Tiba-tiba dekat dalam dialog masih lagi klasik. Jangan macam tu. Okay? Jadi maksud cikgu awak ialah bentuk dialog. Jangan tukar. Okay lah macam tu. Thank you cikgu. Memang salah faham pun sebelum ni. Ya. Yeah. Kadang-kadang cikgu assume kita dah tahu. Itu dia. Alright. So jom kita pergi kepada latihan hari ni sepatutnya. Okay. Okay, hari ni dah lama sangat tak buat penyuntingan. Jadi maka hari ni kita akan buat penyuntingan. Ada yang cakap tak faham. Apa yang awak tak faham ni? Nur Syafiah, apa yang awak tak faham? Saya dah cerita detail tadi. Yang mana satu yang awak tak faham? Cuba beritahu saya. Jangan kita tolong kawan kita satu. Okay. Apa yang awak tak faham? Yang dialog tu. Okay. Okay.
Tadi saya rasa saya dah cerita detail tapi tak apa. Okey, saya tunjukkan lagi Alright, okey. Saya ambil satu dialog Sekejap kita tolong kawan kita boleh Tolong kawan kita Okey, saya ambil yang baru lah. Okey, alright. Sekejap saya ambil yang baru. Okey ni. Okey. Jawapan awak dari segi struktur. Tengok dari segi struktur. Ini soalan dia. Awak kena buat sama. Ada jarak sikit ni, kena buat perenggan ni, kena buat. Ada bentuk dialog pun sama dengan jawapan awak kena bentuk dialog. Tapi konten dekat dalam ni, konten dekat dalam ini, contohnya penjurit bahasa klasik betul? Penjurit bahasa klasik betul? Yang ni awak tak boleh tukar, yang ni kena kekalkan. Sebab bentuk dialog kena kekalkan. Okay, Syafiah tengok sini betul-betul. Penjurit ni bahasa klasik, yang ni awak kena tukar. Askar ataupun tentera upahan dekat sini. Kalau tentera upahan dah. Ataupun kalau kena dengan ni, dia adalah penjahat. Kalau dia diceritakan tentang Melaka, dekat Melaka. Okay. So maksudnya apa? Bentuk dialog jangan tukar. Tapi konten klasik kena tukar. Boleh faham? Boleh faham? Syafiah boleh faham tak? Itu dia. Right? So itu dia. Okay. Okay, jom kita pergi kepada penyuntingan. Penyuntingan, ada yang tanya penyuntingan tu apa cikgu? Ini mesti yang tak pernah masuk kelas saya ni. Okay. Okay, alright. Yang mana yang di luar konteks macam pelintir tu ke apa ke, nanti kita akan, awak akan belajar dengan saya tahun depan. InsyaAllah saya akan ceritakan semua. Tak sempat untuk saya ceritakan semua. Katakan penyuntingan. Penyuntingan ini ialah editing. You sunting, you edit sama. Maksudnya awak ubah dia. Yang betul awak kekalkan dia, yang salah awak betulkan dia. Okay, so basically dia ialah sunting ataupun edit. Maksudnya kita nak betulkan yang salah. Tapi kadang-kadang yang betul pun awak salahkan. Jangan macam tu, kesian dia. Kita nak betulkan yang salah saja. Okay, so bercakap tentang penyuntingan ini sebenarnya dia basically dia tentang tata bahasa. Okay, bila sebut tentang tata bahasa, konteks dia sangat-sangat luas. So mungkin kalau saya sebut tentang tata bahasa, mungkin dia adalah kesalahan kata ganda. Contohnya para pelajar-pelajar salah sepatutnya para pelajar. Mungkin dia salah dari segi panggilan. Contohnya kata ganti nama. Contoh dia buat itu Cikgu Aisyah. Dia sangat baik. Tak boleh pakai dia untuk Cikgu Aisyah. Awak pakai apa? Beliau. Contoh. Itulah kata ganti nama. Okay. Lagi apa lagi? Mungkin kesalahan dari segi ejaan. Itu juga tata bahasa. Penyuntingan ni kita nak sunting, nak edit dia. Okay. Mungkin imbuhan bagus. Tiba-tiba dia buat ibu tersidai pakaian. Tak boleh. Ibu menyidai pakaian. Contoh. So imbuhan kat situ. Okay. So jadi bila sebut tentang penyuntingan ini, basically dia ialah tata bahasa. Okay, tata bahasa. Tata itu maksudnya peraturan. Bahasa itu bahasalah. Peraturan bahasa. Okay, ada kesalahan istilah betul. Contohnya tiba-tiba dia buat. Okay. Awak tahu tak bawang? Bawang besar lah. Contoh bawang besar. Awak keluarkan, awak pisahkan kulit daripada bawang itu. Apakah perbuatan itu? Apa nama perbuatan itu? Kupas. Betul tak? Kupas. Tapi kalau untuk kulit yang lebih tebal seperti kelapa, awak pakai apa? Kopik. Okay, jadi sesuai tak kalau saya pakai kopik untuk bawang? Tak sesuai, betul tak? Kopik untuk kulit tebal. So itu ialah kesalahan istilah. Masuk tak dalam tata bahasa? Masuk. So jadi apa saja yang perlu dibetulkan dari segi aspek tata bahasa ataupun grammar, ada grammar problem, then you have to fix it. Itu maksud penyuntingan. Okay, boleh faham tak? Okay, boleh faham So biasanya awak akan diberikan dalam bentuk petikan yang panjang. Tapi kalau anda kata saya tunjukkan awak macam mana SPM 2021 keluar, mesti awak terkejut. Sebab dia keluar dua bahan. Kedua-duanya awak diminta untuk betulkan surat rasmi. Jadi ini dibagi surat Jadi awak kena cari kat mana kesalahan dia. Ini lebih mencabar. Okay, nanti kalau ada masa nanti saya akan copy balik soalan tu. Okey, kesalahan huruf besar huruf kecil juga masuk juga. Betul. Okey, kita panggil sebagai kesalahan kata nama am, kata nama khas. Okey. So jom tengok jap Okey. Biasanya dia akan bagi awak macam ni lah. Okay, kita buat at least satu Tengok Petikan di bawah mempunyai 5 kesalahan bahasa. Okay, thank you Putri. Okay, so tengok 5 kesalahan bahasa Dia kata 5 kesalahan bahasa. Senaraikan kesalahan-kesalahan tersebut dan tuliskan jawapan yang betul. Senaraikan je, listkan je. Okay, dan betulkan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Okay, pertama sekali dari segi cara menjawab, teknik menjawab dulu. Saya ajar teknik menjawab sebelum kita pergi lebih dalam. Okay. Awak tak perlu pun buat jadual.
Awak tak perlu membuat table tu. Tapi kalau awak ada masa, you go ahead, awak boleh buat, tak ada masalah. Tapi syaratnya ialah senaraikan yang salah dan betulkan dia. Saya bagi yang paling senang. Contohnya, dia kesalahan dia ialah ayang. Dia selalu eja macam orang Terengganu eja. Jadi apa yang boleh awak buat? Buat macam ni je. Ayam. Okay. Yang ni saya bagi awak yang asas, ilmu asas. Yang tak payah menyusahkan diri. Okay. Tak wajib pun awak nak buat table. Satu lagi contohlah dia buat macam ni. Boleh juga awak panjangkan sikit. Lepas tu buat ayam. Jangan buat macam ni tau. Jangan buat macam ni. Ayam. Ayam. Jangan buat ini. Sebab ini menunjukkan sempang dash ataupun kata ganda. Okay, satu lagi cara. Yang atas ni dua ni betul. Ini betul, ini betul. Okay, satu lagi cara. Ada yang suka pakai dan arrow. Okay, iaitu contohnya ayam. Dia betulkan, dia buat macam ni. Yang ni macam pertama kan. Okay, awak boleh buat macam ni. Okay, ayam pun diterima. Tak ada masalah. Cumanya ni tak diterima sebab dia terlalu pendek. Okay, alright. Jangan pakai ni. Ramai tak tahu. Dia buat cikgu saya nak pakai macam ni. Ayam sama dengan ayam. Dan ni jangan. Sebab apa? Sama dengan maksudnya sama maksud. Sedangkan dia bukan sama maksud. Pun sama. Ayam buat macam ni dengan ayam. Jangan. Ini juga salah. Jangan. Sebab ini membawa maksud. Okay. So ini ni. Ni maksud dia macam pecahan. Macam tu. Alright. Nak buat table. Percaya dia cakap saya kadang-kadang kelam kabut. Okay. Dan awak kena hati-hati. Okay. Mari saya bagi tahu satu benda. Satu kelemahan kalau awak buat table ialah satu buang masa. Okay. Ketiga ialah awak. Okay. Kedua ialah ni. Dengar. Okay. Tengok. Awak buat table. Awak buat table kan. Awak buat table. Okay. Contoh dia ada dalam bahasa. So table kan buat macam ni kan. Okay. Dalam hidup kita, kita sentiasa letak perkara positif yang pertama. Benda baik dulu. Sebab tu awak sebut baik buruk. Awak tak sebut buruk baik. Positif negatif. Awak tak sebut negatif positif. Perasan tak? Maksudnya kita fikir benda yang baik dulu. Benda yang sama juga subjek major minor contoh. Perasan tak? Itu otak kita memang macam tu. Kita dilatih untuk buat benda baik dulu. Kita sebut kanan kiri. Okay, kiri kanan pun kadang-kadang kita sebut juga. Okay, alright, tengok Saya risau anda kata awak mulakan dengan betul dulu. Lepas tu awak buat salah. Awak tak perasan. Sedangkan ini salah. Sepatutnya, kalaulah awak nak buat macam ni, dia akan jadi apa? Sepatutnya apa? Awak kena tulis kat sini, yang salah dulu. Baru awak betulkan dia. Contoh, okay, ayam. Tukar kepada ayam. Ini je saya risau. Sebab once awak salah buat ni, saya tak tahu. Mungkin pemeriksa ni sangat-sangat particular. Itu dia. Dia cakap saya lah tu dalam kelas. See? Ini je yang saya takut. Saya takut awak tertukar kat atas dan awak dah tak perasan dah. Sebab kita ni kadang-kadang bila buat benda ni, kita tak alert dengan perkara kat atas. Itu kita. Betul tak? Betul atau salah yang saya kata? Tapi kalau awak betul-betul berhati-hati, you go ahead, tak ada masalah. Tapi bagi saya, teknik ini buang masa. Sedangkan untuk SPM, you don't have time untuk buat ini semua. Okay? Right. Boleh faham tak maksud saya? Pernah buat yang sebaik cikgu baik. Tengok ada yang dah terbuat macam tadi saya kata. Okay, alright. Itu dari segi teknik menjawab. Okay, saya kena ajar juga teknik menjawab sebab saya takut nanti awak dah jumpa semua jawapan tapi awak salah tanda jawapannya. Macam ni. Right, okay. Nak screenshot? Okay, sekejap. Sorry. Okay. Screenshot dulu. Okay, screenshot dulu yang mana yang betul, yang mana salah. Tapi bagi saya, awak pegang je satu yang awak dah selesa dan confirm betul. Macam saya suka pakai yang panjang macam tu ataupun arrow. Okay, alright. So, jom. Sebab yang tanda tu maksud dia adalah perubahan. Okay, so jom kita buat. Okay, no problem Kancana. Right, so jom kita pergi. 5 kesalahan saya bacakan untuk awak. Memiliki jiwa yang kental, tuntutan remaja agar sentiasa menjauhkan sikap suka mengeluh. Ada satu kesalahan imbuhan. Memiliki jiwa yang kental, tuntutan. Tuntutan salah. Bagus, patutnya apa? Ini kesalahan imbuhan. Memiliki jiwa yang kental, menuntut remaja. Menuntut remaja. Dia demand kita. Menuntut remaja. Okay, ini kesalahan imbuhan lah. Okay, memang ada jiwa kental menuntut kita untuk, itu dia. Maksudnya, jiwa kita ni minta kita untuk. Okay, alright. Remaja agar sentiasa menjauhkan sikap mengeluh. Menjauhkan sikap suka mengeluh. Satu lagi kesalahan. Okay, tengok Alright, so ini kesalahan dia. Menjauhkan. Okey. Bila awak sebut jauhkan dengan jauhi. Okey. Bila jauhkan, biasa kita sebut menjauhkan diri. Maksudnya, awak jadikan perkara itu lebih jauh. Okey, kalau awak pakai kan. Contohnya,
saya akan jauhkan diri saya daripada hiburan contoh. Maksudnya saya put myself away. Itu jauhkan. Tapi kalau dia letak sikap tu kat belakang. Okay, awak tak boleh jauhkan sikap. Okay. Jadi kat sini kita pakai imbuhan apa kesayangan saya? Menjauhi sikap. Itu yang paling tepat. Itu beza antara dua. Okay. Awak tak boleh jauhkan sikap. Sikap awak memang macam tu. Okay. Tapi awak boleh jauhi sikap. Itu dia. Okay. Alright. Boleh faham kan? Maksud saya kan? Boleh faham kan? Okay. Jauhkan tu untuk diri lah kita pakai. Sikap suka mengeluh, marah atau menyalahkan keadaan. Kadang-kadang kita blame the situation. Okay. Alright. Sikap umpama ini bukan sahaja merugikan golongan pelajar remaja, bahkan menjadikan mereka insan yang tidak dinamik. Okey, sikap umpama ini bukan sahaja okey, ini tak ada masalah, all good. Sikap umpama ini, okey. Kalau buat seumpama ini pun betul, tapi umpama ini betul ke salah? Umpama ini tak ada masalah. Sikap seperti ini, maksud umpama sama dengan seperti. So, jadi dia okey tak? Dia okey, tak ada masalah. Okey. Ada yang tanya saya apa maksud dinamik? Okey, dinamik ini maksudnya dia pelbagai. So kita okey, yang ni saya bagi awak satu idea dalam bahasa bombastik dalam penulisan karangan Kita haruslah mempunyai karakter yang dinamik. Maksudnya apa? Pelbagai karakter yang baik dan bercabang, maksudnya banyak. Banyak pilihan yang hidup awak. Okey, so itulah kita harus mencipta dinamik dalam kehidupan kita. Kita kena try pelbagai benda baru. Itu maksud dia. Okey, dinamik ni boleh pakai untuk ayat bahasa bombastik. Sangat-sangat penting. Okey, alright. Pendek kata. Okey, dinamik. Okey, nanti kita cuba sentuh yang lain. Okey, kita sentuh yang ini dulu. Pendek kata, golongan remaja perlu sentiasa berdikari dan tidak berharap bantuan. Ini kesalahan imbuhan. Tidak berharap bantuan. Dia ni pelaku kat depan. Ini ayat aktif. Okey, sepatutnya apa? Tidak mengharapkan bantuan. Bantuan tidak diharapkan. Itu dia. Okey, so tidak mengharapkan. Itu dia. Kecuali dia buat, saya berharap agar. Itu lain. Okey, so mengharapkan apa? Mengharapkan bantuan. Boleh faham tak yang ni? Ini boleh faham tak? Kau tak letakkan salah ke? Yes, salah. Sebab dia kena ada objek bantuan. Okay, alright. Saya bagi awak satu tips. Macam mana awak nak test dia betul atau salah. Awak cuba pasifkan. Tengok Bantuan tidak perlu diharapkan. Kena adakan kat belakang kan. Makanya dalam aktif juga diwajib adakan juga sekali. Sebab imbuhan akhiran akan tetap sama apabila awak pasifkan ayat aktif. Itu dia. So itu tips lah. Okay, alright. Okay, seterusnya. Mengharapkan bantuan orang lain. Sesungguhnya kita masih memerlukan lebih banyak pemimpin muda yang berwibawa. Kerana negara kita adalah negara membangun yang sedang menuju ke arah kemajuan. Okey. Cuba cari mana lagi kesalahan dia. Kesalahan kata pemberi. Bagus ramai yang dapat. Kita tengok saya gariskan ni. Alright. You look here carefully. Right? Okay. So apa masalah dia? Ini kesalahan kata pemberi yang ada dua saja ialah yang adalah. Dia tak susah pun. Awak just tengok saja perkataan selepas dia. Okey, cuba tengok negara. Negara ini jatuh kepada apa? Kata nama, kata sinama, kata adjektif, kata hubung. Dia apa? Ialah kata nama sebab dia adalah satu item. Satu perkara. So, bila kata nama, automatik jawapan kat sini ialah Itu dia. Boleh faham? Kalau selain daripada kata nama, pakailah adalah. Tak ada masalah. Tapi ingat adalah ini kita boleh pakai untuk 3 benda. Biasanya tengok Adalah ini awak boleh pakai untuk 3. Okay. Alright. Tengok Pertama ialah kata sendi nama untuk kepada, dari, daripada. Okay. Dan sebagainya lah. Kedua ialah kata hubung, kerana. Okay. Dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kata adjektif. Jangan pakai untuk kata kerja. Elakkan. Kata kerja tak boleh pakai kata pemberi. Pusinglah ayat itu supaya kata kerja itu tak perlu pakai kata pemberi. Okay. Alright. So ini dia. Contoh dengan. Keputusan itu terpaksa dibuat. Keputusan itu dibuat adalah untuk kesenangan bersama. Okay. Untuk kesenangan bersama. Alright. Ini pula. Okay. Contohnya. Okay. Cara untuk menyeberangi sungai itu adalah dengan. Okay. Menaiki sampan. Contoh. Dengan. Okay. Ini pula. Sifat rumah itu adalah besar. Itu dia. Itu betul. Boleh faham tak? Perbezaan antara ialah dengan adalah. Boleh
KSN, sepatutnya ni awak dah kena tahu dah ni. KSN singkatan-singkatan ini sebab yang ni dah lama sangat kita pakai singkatan macam ni. Dia lah kata sendi nama. Lepas ni awak kena tahu singkatan-singkatan macam ni awak kena tahu KSN, KGND. KGND tu apa? KGND tu apa? Singkatan. Ini penting tau. Sebab cikgu takkan tulis panjang-panjang macam tu lagi dah. Okay, dia lah kata ganti nama diri. KGND. Itu dia. Alright, okay. Bagus. Very good. Pandai. Okay, so jom kita beri. Okay, tak apa. Tak padam lah. Alright, seterusnya. Okay. Kita ialah negara membangun yang sedang menuju ke arah kemajuan. Okay. Oleh itu, melatih pemimpin muda sejak dari awal adalah sangat wajar. Ini betul lah, sangat wajar. Inilah kata penguat lah. Okay, supaya mereka lebih bersedia. Okay, mana kesalahan seterusnya? Siapa jumpa? Sejak dari. Bagus, sejak dari awal. Kita ini all together sejak dari ni. Okay. Awak tak sebut since from. Since from. Awak sebut ke since from? Since only ataupun from only. So, dia membawa maksud yang sama. Fungsi yang sama. Right? Jadi, boleh pilih satu. Okay. Sejak awal lagi ataupun dari. Kita ambil yang pertama lah. Saya suka ambil pertama. Iaitu, sejak dari, saya akan buat sejak saja. Boleh faham tak? Okay. Dapat tak 5? Cukup tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cukup. Boleh Alright. So, ini dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6? Oh. Okey, ada 6 kesalahan. Tolong betulkan kat atas ni. Ada 6. Yuk, kita betul. 6 kesalahan. Typo dah tu. Tapi mungkin saya tak perasan. Okey. Alright. Okey, jadi patutlah saya buat 3. So, 13 sini, 13 sini. Ada 6. Okey. Alright, so itu dia. Bukan memang dia bagi extra ke tak? Dia takkan bagi extra. Dia akan bagi 6. Okey. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bagi 6. Okey. Alright. Okey. Kenapa 6? Ni mungkin saya tak perasan masa saya buat tu. Ini sebab sendiri saya campur sendiri. Saya buat sendiri. Okey. So kita akan pergi kepada seterusnya. 5 lah sejak. Oh patutlah. Okey. Oh sejak dengan. Sejak dengan dari. Okey. Okey saya ingatkan saya salah. Maksudnya betul lah tu. Sendiri buat ni sendiri tak perasan. Okey betul. Ini satu. Okay thank you. Love. Okey. Okey alright. Okey. Seterusnya, okay, jom kita cuba satu lagi boleh? Satu lagi cuba. Okay, lagi satu boleh? Saya mungkin akan drag sikit 2 minit. Boleh 2 minit Okay, waktu kecederaan. Okay. Alright, seterusnya yang kedua. Okay, petikan di bawah mempunyai 5 kesalahan bahasa. So, kali ini ada 5 kesalahan bahasa. Fokus betul-betul sebab mungkin apa yang saya terangkan ini akan ada kat dalam exam awak nanti. Okay. Mungkin dalam bentuk lain lah. Baru-baru ini rakyat dikejutkan dengan kenaikan harga barang. Ini kesalahan ejaan dan juga imbuhan. Okey, tengok kenaikan. Okey, right. Okey, ini kesalahan ejaan dia. Okey, so tengok kata dasar dia apa? Kata dasar dia naik kan? Kata dasar dia lah naik. Pairing dia salah adik. Okey, ke bukan dengan kan. Kan ni kata kerja. Ini bukan kata kerja. Ke dengan an. So sepatutnya ialah kenaikan. Itu dia. Right? So itu dia. Saya bagi tahu pairing Saya bagi tahu pairing sebab ada yang bukan student saya kat sini. Awak dengar sini Lepas ni dia tak ada masalah dah. Men dengan kan, di dengan kan. Tapi kalau ke dengan pe, dua-dua dengan an. Awak takkan pernah sebut ke dengan kan, pe dengan kan. Tak boleh. Contohnya, pelakukan. Tak boleh. So, dia adalah pelakuan contoh. Okay. Ni apa lagi? Melakukan. Dilakukan contoh. Awak tak buat dilakuan. Tak boleh. So, ingat pairing dia. So, kata dasar dia lah naik. Okay. Alright. Let's say saya nak buat menaikkan. Okay, tengok Saya nak buat menaikkan. Okay, saya buat menaikkan me. Okay, me dengan apa kesayangan saya? Me dengan apa? Me dengan kan ataupun dengan me dengan an? Me dengan kan. So, menaikkan automatik akan jadi 2K. Biasanya awak akan confuse apabila kata dasar dia berakhir dengan K. Itu je. Right? So, kalau yang tak berakhir dengan K, tak ada masalah. Dia all good. Okay. Ada yang cakap pelantikan, cikgu? Okay, fine. Saya buat satu. Lantik. Okay. Sebenarnya kalau saya dah, okay, ni dah boleh faham sebenarnya kalau ikutkan. Pelantikan. Okay, pe Pe dengan apa kesayangan saya? Pe dengan kan ataupun pe dengan an? Pe dengan apa? Pe dengan an. Boleh? Boleh? Itulah dia. Okay, dan yang lain ke merosakkan ke apa kau try pakai ni. Okay, right. Jom kita cari yang seterusnya ya. Okay. Kenaikan harga barangan secara mendongak. Oh wow. Secara mendongak. Tengah kau kat situ. Ni kesalahan istilah. Bukan mendongak secara apa?
kalau benda yang naik tiba-tiba, mendadak, pandai, hebat. Naik secara mendadak. Harga naik mendadak. Nah, itu dia. Okay, jangan tukar benda lain. Sebab dia nampak jauh sangat. Ini dekat lah. Okay, so itu dia. Bagus, very good. Menyebabkan pengguna merasa terbeban. Merasa untuk lidah boleh pakai lah. Sepatutnya apa? Berasa terbeban. Yes. Ataupun pengguna rasa terbeban pun boleh. Okay, sebab dia ada ter kat sini. Okay, mungkin saya akan pakai rasa saja. Tapi awak buat berasa pun boleh, tak ada masalah. Okay, membuatkan pengguna rasa terbeban. Berikutan perbelanjaan harian semakin meningkat. Okay, all good kat sini. Ya. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan pengguna membeli barangan yang benar-benar diperlukan sahaja. Okay, tak ada masalah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga barangan yang menghimpit kehidupan. Menghimpit, okey, maksudnya awak rasa sempit lagi. Okey, so itu dia. Okey, terasa terbeban kurang tepat tadi Sebab apa? Sebab dia ada ter. Okey, tak gramatis tu ya. Okey, barangan yang menghimpit kehidupan masyarakat kerana mereka dipaksa membeli. Adakah mereka dipaksa membeli? They have to. They have to, bukan dipaksa. Mereka terpaksa. Ini kesalahan imbuhan juga. Mereka terpaksa membeli barangan dengan harga yang lebih mahal dari biasa. Ini kesalahan kata sendi nama. Mana? Dari. Sepatutnya apa kesayangan saya? Sepatutnya lebih mahal daripada biasa sebab daripada menunjukkan perbandingan. Okay. Alright. So itu dia. So jom saya kira dulu cukup tak? 5 kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5. All good. Boleh? Okay. Tapi saya tak boleh cerita terlalu detail sebab masa kita sangat-sangat suntuk. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk exam awak bulan 1. Okay. Manfaatkan cuti ini dengan sebaik mungkin. Jangan nakal. Okay. Love you. Bye-bye. Assalamualaikum. Nanti saya bagi kat dalam apps, answer.